Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Nur Aisyah Sofia, Nur Sofia Najihah, Puteri Nur Afiqah dan Nur Alia Maisara akan membentangkan Biologi Tingkatan 5, Bab 1 Kepentingan Pertumbuhan Primer dan Sekunder. Topik tugasan yang diberikan bertujuan untuk mengumpul maklumat kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seterusnya, isi kandungan. Yang pertama, pengenalan jenis pertumbuhan. Yang kedua, perbincangan aktiviti, kepentingan pertumbuhan primer, kepentingan pertumbuhan sekunder, kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang kelima, sumber rujukan. Pengenalan. Jenis pertumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang berlaku selepas pencambahan dan dialami oleh semua tumbuhan untuk menambah panjang batang dan akar. Pertumbuhan sekunder pula berlaku kepada kebanyakan tumbuhan eudikot dan sebilangan kecil tumbuhan monokot untuk menambah ukur lilit atau diameter batang dan akar tumbuhan. Perbincangan aktiviti. Perbincangan yang pertama, kepentingan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer membenarkan pemanjangan pokok agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Xylem primer dapat mengangkut air dan garam mineral dari tanah melalui akar ke daun dan memberikan sokongan kepada tumbuhan herba atau tumbuhan muda. Phloem primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Selanjutnya, keperluan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, memberikan kestabilan kepada tumbuhan dengan menambah diameter batang dan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Yang kedua, memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Yang ketiga, menghasilkan tisu xylem dan phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu xylem dan phloem yang tua dan rosak. Keempat, menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang memberikan perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan, kecederaan fizikal dan serangan patogen. Yang kelima, mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang menghasilkan biji dan membiak. Kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Yang pertama, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras. Tumbuhan ini sesuai digunakan sebagai struktur rumah pot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain. Kedua, kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan sebagai barang hiasan. Ketiga, jualan buah-buahan seperti mangga dan manggis dapat menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara. Keempat, tumbuhan berbunga dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Akhir sekali, kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan seperti hopen spesies iaitu merawan dan meranti dapat menghasilkan resin dan minyak. Bahan-bahan ini dapat dikomersialkan sebagai varnis, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan. Seterusnya, lampiran. Seterusnya, kesimpulan. Tumbuh-tumbuhan dapat memberi manfaat kepada manusia, haiwan dan alam. Selain membekalkan udara yang segar, sesetengah tumbuhan yang rendah dan melata menjadikan tumbuhan yang tinggi sebagai tempat teduhan. Tumbuhan juga digunakan untuk keperluan manusia seperti perabot katil, kerusi, meja dan almari. Wajarlah kita sebagai manusia untuk bekerjasama antara satu sama lain bagi melindungi organisma biologi ini. Akhir sekali, sumber rujukan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi mendengar dan mohon maaf jika terdapat kesilapan. Jumpa lagi.